Sebenarnya apa yang kita cadangkan ni, yang dicadangkan oleh uh, Dr. Nur Hisham yang mahu dilaksanakan ini, sebenarnya saya rasa 2 bulan lalu kita cakap tapi saya bersyukur kerana akhirnya, walaupun benda-benda yang dia cakap tadi tak menguntungkan kita lah, terutamanya pengusaha restoran tak boleh bawa kanak-kanak, tak boleh bawa orang tua tapi hakikat dan realitinya inilah yang kita cadangkan patut dilaksanakan oleh kerajaan. Saya rasa kita sebut ni 2 bulan yang lalu kerana sepatutnya yang di lockdown oleh pihak kerajaan ni bukan semua orang. Yang sepatutnya di lockdown oleh kerajaan ialah mereka yang risiko dia tinggi, kanak-kanak yang berisiko tinggi, dan begitu juga mereka-mereka yang sudah berumur, contohnya yang orang yang berusia 70 tahun dan ke atas, mereka-mereka ini berhadapan dengan risiko yang lebih tinggi untuk berada dalam keadaan yang kritikal sekiranya mereka ni dijangkiti dengan virus COVID. Jadi bagi saya mengalu-alukanlah kenyataan yang dikeluarkan baru-baru ni, dan saya rasa ianya lebih bijaksana. Cuma kerajaan kena fikirkan, ada setengah-setengah daripada warga emas yang diarahkan untuk duduk kat rumah lepas ni, mereka ni bagi saya didiskriminasi. Contohnya macam B40 dibenarkan untuk mengeluarkan KWSP. Persoalan dia, mereka-mereka yang berusia 55 tahun dan ke atas, mereka tak dibenarkan keluar duit Aisina ni, sebab mereka sudah menjadi pencarum warga emas. Jadi kalau mereka ini diarahkan untuk berada di rumah, tidak keluar, ada termaktub dalam Perintah Kawalan Pergerakan Keluarga, maka sewajarnya kerajaan kena pertimbangkan bantuan lebih kepada mereka-mereka ni. Kena ingat, ada di antara mereka ni sudah menjadi ibu tunggal, ada di antara mereka ni sudah menjadi duda, tak ada isteri. Jadi kalau mereka hilang pendapatan, macam mana mereka nak meneruskan kehidupan mereka? Kalau mereka diarahkan untuk duduk di rumah, macam mana mereka nak meneruskan kehidupan mereka? Jadi benda ni harus diteliti, dan sewajarnya kerajaan kena fikirkan apa bantuan, pakej-pakej bantuan yang boleh diberikan kepada mereka-mereka yang termasuk dalam kategori kena duduk di rumah. Keduanya dari segi kanak-kanak, kanak-kanak diarahkan juga untuk duduk di rumah. Persoalan dia kalau keluarga nak pergi makan di luar, contohnya kanak-kanak tak dibenarkan pergi. Jadi kena fikirkan juga apa jadi pula dengan anak-anak kita yang tak boleh keluar rumah ni, sedangkan taska-taska telah diarahkan untuk ditutup. Pusat penjagaan anak ini haruslah berfungsi secara biasa bagi membolehkan kanak-kanak ini ditempatkan di tempat-tempat pusat jagaan kanak-kanak. Dan dalam masa yang sama juga haruslah kerajaan ni bantu dari segi insentif-insentif. Contohnya macam tadika. Setengah-setengah tadika apabila contohnya pusat penjagaan anak, bila orang takut dengan virus COVID ni, maka mereka juga terkesan dari segi pendapatan. Mungkin boleh dipertimbangkan untuk diberikan subsidi kepada mereka-mereka yang memilih untuk membuka pusat penjagaan kanak-kanak ketika musim COVID ni. Memandangkan mereka ni tidak dibenarkan untuk mengikuti ibu bapa mereka keluar ke rumah, pergi ke restoran dan sebagainya. So kena ada child care center yang membolehkan ibu bapa letakkan untuk beberapa jam sekiranya ibu bapa perlu menjalankan urusan-urusan lain di luar.
So ni antara benda-benda yang patutnya difikirkan oleh kerajaan, kan. Kedua, tentang perkara-perkara yang dia suruh kita simpan di rumah, maknanya kena ada COVID kit. Benda ini satu idea yang bagus, kan. Cuma ada ubat-ubatan yang dia sebut tadi, contoh macam paracetamol tu biasa, yang tadi tu spray. Wap kapsul untuk wap. Ini apa ni dipanggil oksigen supply, kan. Oksigen supply ni mungkin kerajaan kena fikirkan macam mana ianya boleh berada di dalam pasaran dengan harga yang berpatutan. Kita tak nak benda ni nanti naik harga macam emas. Letak sebagai harga barang terkawal. Supaya ianya tidak apa ni naik mendadak dan harganya luar biasa. Baguslah kalau kerajaan sudah mula mengakui kesilapan mereka. Kalau kerajaan guna otak macam sekarang dengan membuat benda ni, maka rakyat Malaysia ni tidak akan sengsara macam sekarang. Kalau itu hari dia tak tutup semua sekali ekonomi kita, dia tak arah semua orang duduk di rumah, sedangkan benda ni tidak mendatangkan kesan pada orang yang sihat, kan. Ianya boleh menjejaskan kanak-kanak, dia boleh menjejaskan orang tua yang dah uzur, dan boleh menjejaskan mereka yang mempunyai darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. So sepatutnya daripada bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12, ianya memakan masa 10 bulan baru dia orang ni guna otak. Sedangkan benda-benda yang mereka cadang nak lakukan ini telah pun diketahui umum melalui pembacaan dalam internet, pembacaan melalui video-video yang diterbitkan oleh pihak-pihak yang berpengalaman mengatasi soal COVID ni di negara-negara lain, kan. Sewajarnya mereka tak tunggu sampai 10 bulan baru come out with this kind of idea. Idea ni sepatutnya dari awal lagi, kan. Daripada menyumbat semua orang duduk di dalam rumah macam duduk dalam gua, kan. Hari ni dia sudah tumpukan kepada golongan sasar yang berisiko, dan dalam masa yang sama dia sudah menyediakan rakyat supaya mengatasi masalah ni secara semula jadi. Itu sebab dia suruh makan vitamin C. Ini semua benda yang kita dah cakap, kan. Apa yang penting sekali kita tingkatkan immune system kita. So alhamdulillah lah, baguslah. Nampaknya dia dengar jugalah apa yang kita suarakan setiap malam, kan. Benda ni bagus, tetapi what took them so long? Ini je satu je. Sepatutnya daripada awal lagi dia dah buat benda ni. Apatah lagi kita dapat tahu bahawa hari ni dalam live Datuk Seri Najib, hanya pada penghujung 2021 dijangka vaksinasi akan komplit lebih kurang 70%. 70% pun nak tunggu sampai 2021. So the best way, macam apa yang mereka cadang nak buat, ini cadangan baru, kan, belum lagi dilaksanakan. Akan. Tak apalah, but for me it's good. Better late than never. Cuma kesianlah ramai orang yang sengsara akibat daripada mereka bertindak mengarahkan kita duduk di rumah, kan. Sedangkan benda ni tak ada apa pun sebenarnya. COVID-19 ni bukan satu penyakit yang berbahaya, bukan satu apa dipanggil virus yang membunuh. Ianya hanya memudaratkan mereka dari golongan kanak-kanak, dari golongan yang sudah uzur, dari golongan yang berpenyakit. Ianya akan memudaratkan lagi kesihatan seseorang yang berhadapan dengan virus COVID-19. Jadi sewajarnya lah
hari ini mereka dah mula bercakap benda yang betul, kan? Maknanya galakkan rakyat untuk minum minuman panas, kan? Maknanya apa yang Dr. Adham cakap tu betul, kan? Cuma sebelum ni kenapa dia tak defend Dr. Adham bila Dr. Adham kena fitnah dengan Dr. Amelina? Sepatutnya dia kena beritahu bahawa apabila virus ni memasuki badan kita, dia akan berada di kerongkong ni lebih kurang dalam 4 hari sebelum dia pergi ke paru-paru kita. Jadi minum air panas, minum air suam atau air panas ni adalah satu benda yang baik. Sebab virus ni 26 degrees and above dia mati, kan? So patut awal-awal lagi dia dah defend Dr. Adham, kan? Hari ni baru kita tengok dia baru menceritakan bahawa sebenarnya tak susah, virus ni boleh kita hapuskan, kan? Pakai sabun biasa ada buih pun, cuci tangan pun virus tu boleh hilang, kan? Jadi apa yang nak panik sangat, tak tentu pasal. So lebih baiklah kita sediakan rakyat untuk menjaga diri dia sendiri, kan? Dalam erti kata lain, hari ni COVID ni sebenarnya, kalau ada satu agensi kerajaan, ada 1,000 orang di dalam bangunan tersebut, kalau kita buat swab test, mungkin ada 50 ke 100 orang yang positif, tapi tak payah beritahu dia orang. Lagi 2 minggu pergi buat swab test lagi sekali, ke atas mereka ni semua. Tak perlu nak kuarantin, tak perlu nak apa. Mungkin yang 50 orang ataupun 100 orang ni sudah pulih dengan sendiriannya, kerana mereka sihat, mereka sihat, bukan dalam kategori mereka yang berisiko. Sebenarnya ramai di kalangan kita ni pembawa virus COVID-19, cuma mereka ada immune system yang kuat, kan? Jadi betul lah langkah pengarah kesihatan kita yang mengatakan bahawa kita kena prepare diri kita sendiri, meningkatkan immune system kita, ambil vitamin C, ambil B complex, ambil vitamin E, So vitamin E ni dalam kata lain tak payah nak pergi consume vitamin E pagi-pagi ke petang-petang pergi berjemur kat panas sikit pun kita dah dapat vitamin E. Betul lah. Itu pun kaedah yang digunakan oleh hospital untuk merawat pesakit-pesakit yang terkena COVID-19 ni. Okey?